Juraini ialah anak bongsu 3 orang adik-beradik. Walaupun anak bongsu, dia memikul tanggung jawab yang sangat berat. Juraini bekerja di bandar, dia menumpang rumah Zainun, bekas sahabat Suri, kakak Juraini. Aziz, abang Juraini, seorang anak yang taat dan patuh arahan orang tuanya. Begitu juga Suri, semua permintaan emak dan ayah pasti dipatuhi, walaupun kadang-kadang permintaan tidak masuk akal. Juraini seorang anak perempuan yang sangat berani menyuarakan pendapat terhadap sesuatu isu. Dia rajin menyimpan uang. Juraini mengamanahkan uang simpanannya pada Makiam, ibu kandungnya. Sehinggalah satu masa, Juraini sangat terkejut ketika mendapat tahu, Pak Talib, ayah kandungnya, telah mengeluarkan semua uang simpanannya untuk membayar hutang. Pak Talib, bekas ketua kampung yang sangat tidak disenangi orang kampung, dia banyak menipu duit orang ramai. Dia menjanjikan rombongan umrah dengan budget yang rendah, tetapi sebenarnya semua uang digunakan untuk berjudi. Juraini banyak makan hati dengan sikap keluarganya, terutamanya Pak Talib. Bayangkan, pernah Pak Talib dimasukkan ke penjara, dia menipu uang Maksu. Pak Talib menggunakan minyak pengasih untuk memerangkap Maksu menjadi istri keduanya. Akibatnya, Maksu melaporkan kejadian pada pihak polis. Jurainilah yang bersemuka dengan Maksu untuk mendapatkan kemaafan. Pak Talib masih tidak berubah. Makiam sampai terpaksa menggadaikan rumah untuk menjamin suaminya keluar dari penjara. Nasib malang menimpa Juraini. Kesuciannya telah direnggut secara paksa oleh Encik Asman, teman lelaki Zainun, rakan serumahnya. Juraini terdesak perlukan bantuan dan sokongan moral, tetapi tiada sesiapa yang sudi mendengar keluhannya. Aziz, Suri dan Makiam terlalu sibuk uruskan masalah yang Pak Talib timbulkan. Juraini balik kampung, banyak berdiam dan tidak mau bekerja. Pak Talib dan Juraini bergaduh. Pak Talib mengusir Juraini dari rumah. Dia mengharamkan Juraini balik dan pijak rumah. Juraini melangkah pergi. Aziz coba menghalang. Dia mengambil beg dan mengajak adiknya masuk rumah. Tetapi hati Juraini sudah terlalu hancur berkecai. Dia datang berjumpa Nathan, yang kebetulan hendak balik ke New Zealand. Nathan dan Juraini berkenalan di restoran tempat Juraini bekerja, dan saling suka. Tetapi hubungan mereka terhalang karena budaya yang berlainan. Namun, masalah yang berlaku dalam keluarganya memaksa Juraini untuk mengikuti Nathan balik ke negaranya. Hanya Nathan tempat Juraini berpaut selepas dibuang ahli keluarga sendiri. Juraini mulakan hidup baru di luar negara. Banyak masa diluangkan berkongsi perasaan bersama Anne, ibu kepada Nathan. Anne banyak memberi kata-kata semangat pada Juraini. Lupakan kisah pahit dan cari kekuatan untuk mulakan hidup baru. Ketika Juraini berjuang menguatkan diri, keluarga kandungnya di Malaysia berdepan dengan masalah yang Pak Talib timbulkan. Keluarga kehilangan rumah selepas tidak mampu bayar pinjaman, dan rumah diserahkan pada Maksu, bekas istri kedua Pak Talib. Makiam masih berusaha mencari uang untuk bebaskan suaminya dari penjara, dan rakan perempuan Aziz telah menggunakan uangnya untuk bebaskan Pak Talib. Akhirnya, Pak Talib meninggal dunia selepas diserang stroke. Juraini hadir ke hospital melawat ayahnya, dan hatinya hancur berkecai selepas mendengar perbualan ibu dan ayah kandungnya. Mereka sudah tidak menganggap Juraini sebagai anak kandung. Jalan cerita Pak Talib dalam novel dan drama sangat berlainan. Dalam drama Pak Talib meninggal di hospital, tetapi dalam novel, Pak Talib meninggal dunia di rumah istri keduanya, dan Juraini tidak sempat bersemuka dengan Pak Talib. Di ujung hayatnya, Pak Talib meraung merayu kemaafan atas dosa-dosanya pada Juraini. Pak Talib meraung memanggil Juraini. Seiring berjalannya waktu, Suri berkahwin dengan seorang ustaz, yaitu Hidayat. Mereka dikurniakan seorang anak lelaki, Iman. Juraini berkahwin dengan Nathan. Mereka dikurniakan seorang anak perempuan, Samantha. Dalam novel, Nathan dan Juraini dikurniakan 3 orang anak, dan Samantha anak bongsu. Juraini juga menukar nama menjadi Joanna. Tetapi dalam video ini, kami akan gunakan nama Juraini untuk memudahkan penyampaian alur cerita. Suri, Aziz dan Makiam syak Juraini telah murtad, menukar agama mengikut agama Nathan, tetapi, Juraini tidak pernah menukar agama. Dia pernah ke gereja tetapi tidak pernah sembahyang. Juraini hanya berdiam dan pikirannya kosong. Tidak pernah sekalipun Nathan memaksa atau mempengaruhi Juraini untuk menukar agama yang dianutinya. Selama 20 tahun lamanya, Juraini bahagia bersama suami dan anaknya. Ibu mentuanya meninggal dunia akibat sakit tua, dan selama 20 tahun lamanya Makiam begitu merindukan Juraini. Makiam mahu Juraini pulang ke pangkuan keluarga. Dia mahu menatap wajah Juraini sebelum menghembuskan nafas terakhir. Suri bersama Taufik, suaminya, dikurniakan seorang anak lelaki diberi nama Iman.
dan Iman belajar di luar negara. Dia membawa satu misi mencari Juraini, ibu saudaranya untuk dibawa balik ke Malaysia. Pencarian Iman membuahkan hasil, dia berkenalan dengan Samantha, rakan satu college. Iman sempat terkejut melihat wajah Samantha yang sangat mirip dengan Juraini. Dia menyampaikan berita itu kepada Suri. Mereka dapat merasakan, peluang bertemu semula dengan adik yang terpisah bakal terjadi tidak lama lagi. Selepas membuat sedikit penyelidikan, Iman dapat tahu Samantha ialah anak kandung Juraini dan Nathan. Iman mendekati Samantha untuk mencari tahu pasal Juraini. Iman mulakan misi mendekati Juraini. Setiap ayat yang terbit dari bibir Iman, membuat Juraini teringat keluarga kandungnya, dan Juraini tidak senang melihat hubungan rapat Iman dan Samantha. Nathan tidak kisah jika Samantha berkawan dengan Iman. Nathan juga menasihati Juraini bersikap lebih terbuka. Juraini akhirnya tahu identiti sebenar Iman. Dia coba menjauhkan diri dari Iman, tetapi rasa rindu terhadap keluarga sudah tidak tertahankan. Sehinggalah satu masa, Nathan tiba-tiba meninggal dunia akibat serangan jantung, dan selepas lama bersedih, Juraini mendengar berita buruk menimpa Makiam, ibu kandungnya. Juraini pulang ke kampung halaman. Dia berpakaian selayaknya seorang muslimah sejati. Juraini sempat berbual dengan Makiam sebelum wanita tua itu menghembuskan nafas terakhir. Bukan itu sahaja, Juraini juga merestui hubungan cinta Samantha dan Iman. Samantha secara rasminya memeluk agama Islam, dan bernikah dengan Iman. Juraini tidak kembali semula ke luar negara. Dia memilih menghabiskan sisa hidupnya di kampung halaman. Hanya anak perempuannya dan menantunya kembali ke Auckland, meneruskan pengajian. Keputusan Juraini balik semula ke kampung halaman, sebenarnya sukar untuk dilakukan. Dia teringat semua peristiwa yang menimbulkan bibit dendam dalam hati. Tetapi selepas coba ikhlas dengan keadaan, dan memaafkan semua orang, Juraini berjaya mengatasi konflik dalam diri. Drama berakhir bahagia. Juraini tidak lagi dikenali dengan nama Joanna. Rina Diana melakonkan watak Juraini sewaktu muda, dan watak Samantha, anak Juraini. Rina Diana atau nama sebenarnya Nur Komarina Diana binti Zureal, dilahirkan pada tanggal 3 September tahun 1997, kini berusia 27 tahun, dan berasal dari Petaling Jaya, Selangor. Rina mula aktif dalam bidang seni sejak tahun 2017, selepas berjaya menjadi finalis drama Festival Kuala Lumpur 2017, sebagai seorang pelakon, pengacara dan penyampai radio. Rina banyak membintangi drama yang kebanyakannya ditayangkan di saluran TV3. Selain drama Salju Rindu di Bumi Auckland, Rina juga pernah membintangi beberapa naskah drama populer sebagai watak utama dan watak sampingan. Antara drama yang pernah dibintanginya ialah Pinggan Tak Retak Nasi Tak Dingin pada tahun 2017, Nur, Cinta Lemon Madu dan Villa Gazara pada tahun 2018. Nur Musim 2, Kamar Kamariah, Rumah Siti Khadijah, Dia Yang Kucinta, Kampung People pada tahun 2019. Pada tahun 2020, Rina berlakon drama Arjuna Cinta Keisha, Kasih Tak Terungkap, Diary Ratu, Leon Zalika, Kebaya Kasut Kanvas, dan Kampung People 2. Rina juga berlakon dalam drama Hadiah Dari Tuhan, Kisah Cinta Rumi, dan Dir Cinta pada tahun 2021. Di tahun seterusnya, Rina berlakon dalam drama Cinta Amnesia, Cinta Buat Dara, Kampung People 3, dan Cinta Arjuna. Rina juga berlakon drama My Name Is Lola, Kau Yang Bernama Seri, dan Geng Dedi Dedi, pada tahun 2023. Pada tahun ini, Rina membintangi drama Boleh Saya Bantu, Wanita Surga, Hello Jodoh, Dulu Dolla Debak, dan Gadis dan Angan-Angan. Keith Fu sebagai Nathan, suami Juraini, dan ayah kandung Samantha. Keith Fu atau nama sebenarnya Fu Chuan Chin, dilahirkan pada tanggal 6 Januari tahun 1983, kini berusia 41 tahun, dan berasal dari Gemas Negeri 9. Berkecimpung dalam industri seni sejak tahun 2006 sebagai pelakon dan model, pernah berlakon di luar negara yaitu Indonesia. Pelakon berketinggian 1,84 meter ini, dikenali ramai selepas membintangi drama Ariana Ross. Dalam tahun 2022 hingga 2024, Kate berlakon dalam beberapa buah drama, antaranya Air Mata Alicia, Tarik Aku ke Surga, Dia Bukan Bidadari, Demi, Di Sebalik Dia, Sekali Aku Bahagia, 4 Musim Cinta, Bintang, Entitled, Layang-Layang Perkawinan, Rampas Cintaku 2, dan Pinjaman Surga. Nabil Akil sebagai Iman, anak angkat Suri dan Hidayat, anak saudara Juraini dan sepupu Samantha. Nabil Akil atau nama sebenarnya, Muhammad Nabil Akil bin Muhammad Salehuddin,
Dilahirkan pada 1 Agustus tahun 1988, kini berumur 26 tahun, dan berasal dari Tapah Perak. Mula aktif dalam industri seni sebagai pelakon dan model pada tahun 2017, selepas menjadi finalis Hero Remaja tahun sama. Pelakon berketinggian 1,85 meter ini banyak berlakon drama terutamanya drama siaran Astro. Antara drama yang dibintanginya sebagai watak utama, bermula tahun 2022 hingga tahun 2024 ialah Budak Tebing 3, I Love You Mr. Clown, Haut Velas, Kau Versus Aku Musim 2, dan banyak lagi.